Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sahibul fadilah al-Imam Pembinaan Ahli Jawatan Qasyurul Masjid, Ashabul Fadilah dan Guru, alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar subuh. Alhamdulillah, dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, taufik dan hidayah daripadanya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita meyakini setiap kali kita mendengar azan, bila kita diseru sembahyang hayya 'alas salah, maka kita akan menjawab la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Maknanya kita mengiyakan, walau macam mana pun, kalau kita usaha sekalipun, kalau ianya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Nak pula malam ni hujan, hujan pocong, robek lah. Maka dengan halangan-halangan yang tertentu mungkin menyebabkan kita tak apalah, sekali tak datang, bukan efek apa pun, Tapi itulah yang disebut sebagai ketetapan dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini. Walaupun kita diuji dengan sedikit ujian, sebelum masuk ke masjid ni pasti ada yang kuyup, pasti ada yang basah dan sebagainya, dan menanti pula untuk kering. Semua itu adalah merupakan maknanya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tu masjid, tangguh masjid dengan tangguh rumah bercantum, betul? Tapi tak boleh nak datang ke rumah Allah. Siap bertarik tu datang masjid, tarik datang masjid. Lepas tu dia patah balik, betul? Sebab dia boleh patah balik. Jadi nak datang ke rumah Allah ni bukan dengan paksaan. Sebab orang yang kena paksa ni, lama-lama dia bosan. Lama-lama dia akan ada satu masa yang dia buat tu kerana paksaan. Tapi tuan-tuan yang hadir ni ikhlas, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan itu bekalan yang berkekalan sehinggalah ke akhir ayat kita, insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi dengan membaca kitab Kompas Umat Akhir Zaman. InsyaAllah kita masuk pada bab yang ketiga, bab yang ketiga, kedua ni, ketiga. Kalau ada balance yang kedua tu,
tuan-tuan boleh baca baca sendiri lah. Tulisan di atas kertas tu rasanya kita tak baca lagi, jadi tuan-tuan baca lah tu, nanti tuan-tuan baca. Baik, insyaAllah bab yang ketiga ni kita nak membicarakan berkenaan dengan tajuk apabila keberkatan dicabut. Apabila keberkatan dicabut. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata penulis, mereka memiliki waktu yang sama dengan kita, namun keberkatan dalam waktu memungkinkan mereka membuahkan hasil yang lebih banyak daripada manusia biasa. Salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang berikutnya ialah waktu yang terasa semakin singkat. Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang perkara ini dalam beberapa hadis baginda. Salah satunya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa syahru kal jumu'ati fatakunu al-jumu'atu kal yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kad-darbati bin-nar. Maksudnya, tidak akan tiba hari kiamat sehingga waktu semakin singkat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam, dan 1 jam bagaikan api yang membakar daun kurma. Boleh juga dimasukkan kad-darbatin nar tu macam percikan api, seolah macam percikan api. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, yataqarabu zamanu wa yanqusul amal wa yulqa syuhu wa tazharul fitan wa yaksurul harj. Waktu akan menjadi semakin singkat dan amal akan berkurang, bakhil akan dijumpai, fitnah akan menyebar, dan banyak terjadinya pembunuhan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita yang seterusnya pada malam ini adalah tanda kecil kiamat yang seterusnya adalah keberkatan diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi keberkatan tu apa yang dimasukkan dengan keberkatan nanti kita akan bicarakan. Cuma nak sebut bahawasanya masa yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tu adalah masa yang sama. Masa yang berlaku pada zaman Nabi SAW sama juga macam kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari selama setahun. Sama tuan-tuan. Namun dari segi penghasilan daripada waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeza. Apa output yang dikeluarkan daripada zaman itu, ataupun orang yang hidup pada zaman tersebut, ataupun kita sendiri pada zaman ini, yang mana kita boleh keluarkan pada jangka hayat kita, contoh dalam 60 tahun lah katakan, apa output yang telah kita keluarkan sepanjang hidup kita. Jadi ia tidak sama dengan berlaku kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan kepada mereka. Berbanding dengan kita pada akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lampau banyak pendedahan kita ni kepada entertainment, kepada sesuatu yang berunsur dengan hiburan, kan? Daripada monoteh, kan? Betul-betul. Apa rasa? Daripada monoteh sampailah pada tua, semua menyanyi, kan?
Maknanya kita didedahkan dengan hiburan yang melampau. Itu kalau yang dengannya nyanyian. Kalau pula yang dengan yang bersifat dengan siaran-siaran TV kan, daripada Hollywood tukar apa? Bollywood. Daripada Bollywood tukar pula ke Hollywood. Lagi nonton. Daripada Hollywood tak habis pula, cerita pula Korea. Dari Korea pindah pula Sepanyol. Dari Sepanyol pindah pula Venezuela. Ui, banyak cerita nonton. Tak habis nak tengok. Habis masuk tu ke TV. Baru kadang-kadang bila kita lihat saudara-saudara kita dah petang. Berbanding kalau kita buat amal kebaikan tu, kita akan rasa masa yang terlampau panjang. Betul lah kalau orang jarang baca Al-Quran, cuba bagi masa untuk dia habiskan 1 juzuk Al-Quran baca. Standard orang pro macam tuan-tuan baca ni, berapa agak 1 juzuk tu? 30 ke 40 minit lah kan, besok lah tu kan, pro lah tu, agak pro lah tu. Kalau orang yang jarang baca Al-Quran ni disuruh baca tuan-tuan, so tadi banyak nak baca ni, bodoh mukul tuan. Yang tu dia rasa berat saja tuan-tuan adalah baca Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang dia laksanakan. Tapi kalau baca bab-bab berkenaan dengan ataupun Facebook ke, dia scroll tu tadi, soja-soja dah 2 jam dah tuan-tuan. Scroll lah tu. Scroll kan. Dan kan biasa kalau tuan-tuan ni, kalau tengok orang yang main Facebook ni, dia ada video kan, ada video tu kalau kita kerap tengok video tu, dia akan update pula video seterusnya. Contoh kan, kalau kita gomar dengan politik, lepas tu dia akan bagi lagi politik, video politik. Lepas tu video politik tuan-tuan. Pandai Facebook ni. Kalau kita suka tengok gambar binatang, dia akan bagi lepas tu cerita binatang. Lepas tu binatang makannya, binatang sekian-sekian tuan-tuan. Ataupun orang suka tengok orang makan. Janganlah hari ni orang tengok orang makan kan, tengok orang tu makan apa, macam mana bunyi orang tu makan dan sebagainya, dia akan bagi tu. Kalau banyak kita tengok tu, dia akan bagi up balik video tu, up lagi pula, kadang ke India, kadang ke Korea, kadang ke Indonesia, cerita pasal makan dia tu. Pandai je. Maknanya orang ni tadi mengkhayalkan kita dengan masa tersebut, sehingga kan bila kita tengok tu 2 jam ke 3 jam, maka kita akan tidak rasa seperti ianya terlampaulah lama. Maka begitulah gambarannya bila mana orang yang dikurniakan dengan keberkatan, apabila mereka tu ada keberkatan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, dalam tempoh yang sedikit mereka berjaya menghasilkan produk-produk ataupun output yang bermanfaat, sehingga hari ini kita mengambil manfaat daripada usaha mereka. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan hilang keberkatan? Maka para ulama tidak mentafsirkan singkatnya waktu dengan bertambahnya kecepatan putaran bumi, sehingga misalnya jumlah masa dalam satu hari berkurang menjadi 23 jam. Tafsiran seperti ini tentunya bertentangan dengan logik, kerana jika kita memutarkan sebiji bola pada titik tertentu, tentulah laju putarannya semakin lama semakin berkurang, bukannya semakin bertambah. Baik. Jadi kalau kita masukkan dengan hilang keberkatan tu, Allah ambil 1 jam, bukan. Itu tafsiran yang salah. Tafsiran yang hanya berdasarkan kepada pemikiran seseorang. Maka ulama telah bertafsir singkat masa itu tadi. Maka seperti mana yang saya boleh kongsikan, ada juga yang dikata oleh Imam Nawawi. Okey, baik, kita tengok. Para ulama ini mengajukan beberapa pentafsiran, antaranya Qadhi Iyad dan An-Nawawi dan Ibnu Abi Jamrah. Yang dimaksudkan dengan hilang keberkatan itu tadi adalah singkatnya waktu. Singkatnya waktu. Apabila masa yang kita peruntukkan untuk menyelesaikan sesuatu itu
tidak dapat diselesaikan berdasarkan dengan jangkaan waktu yang telah kita rancangkan. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan bermakna Allah menarik 1 minit ataupun 1 saat daripada zaman kita ini berbanding dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya kita tadi, sehingga kan kita tak dapat nak selesaikan. Kita tak dapat untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab tu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ni'matani min ni'amillah maghbudun katsirun minan nas. 2 nikmat yang mana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu manusia ni tadi terlalai dan tertipu dengannya. Nikmat apa? Sihat wal farah. Nikmat ketika mana dia sehat, dan juga nikmat ketika mana dia lapang. Lapang ni maksudnya apa? Contohnya kalau kita plan untuk buat perkara ni, tak apalah, ingat nak plan buat sekian-sekian, benda yang baik lah. Kata sekian kita nak buat kebaikan tersebut, tapi kita kata apa? Tak apalah, tunggulah besok. Tak apalah, tunggulah petang. Tak apalah, tunggulah malam. Tak apalah, kita sebab kita merasakan, kita meyakini bahawasanya kita akan menempuhi zaman dan masa itu berdasarkan dengan jangkaan kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fis sabah wa la tantaziru fil masa. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu sehingga masuknya waktu petang. Kita tangguh hingga pada waktu petang. Daripada pagi kita boleh buat, kita tangguh ke petang, kita tangguh pula ke malam. Nabi kata lagi, idza kunta fil masa fala tantaziru fis sabah. Dan sekiranya kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu pula untuk waktu pagi. Dan kalau kita suka menangguhkan ini tadi tuan-tuan, sebenarnya kita telah menyingkatkan waktu untuk kita hampir kepada kiamat. Bila kita jadi orang yang menangguh-nangguhkan masa tersebut. Baik, kata mereka lagi, maksud singkatnya waktu ialah hilangnya keberkatan waktu tersebut, sehingga pada satu hari misalnya tidak dimanfaatkan seluruhnya, melainkan cuma beberapa jam saja. Dalam 24 jam tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa. Kan? Kalau kita buat kira-kira dalam 24 jam tu, agak-agak berapa masa kita peruntukkan untuk amal kebaikan dan kebajikan kita, dan kita boleh dapat berkat daripada masa kita kan. Contohlah 24 jam. Contohlah dalam 24 jam kita masuk tidur apa? Agak-agak tidur dalam 8 jam tuan-tuan. 8 jam. 8 jam ada balance berapa tu? Dompet tinggal lagi 14. Betul. 8 jam tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan dalam mati Allah Subhanahu wa taala dalam masa 8 jam. Kemudian kita beruntuk lagi makan pula. Makan. Kan? Makan 3 kali sehari. Kan? 3 kali sehari. Di meja makan tu mungkin kita ambil masuk dalam mungkin 40 minit, mungkin nak ke sejam. Kalau dah 3 kali makan, dah 3 jam tuan-tuan. Kan? Contoh kalau orang sarapan pagi tu, dia makan sikit je, tapi burak tu panjang. Kan? Ada burak tu kan, berasap pula dulu tuan-tuan. Itu soal tu. Berasap lah dulu cerita ni. Sebelum nak naik kereta tu, berkumpul lah tepi jalan tu dengan kawan tu. Tengok tu berapa banyak masa kan. Dah 3 jam tu kan. Boleh ada apa lagi? Kalau contoh kita, maknanya sekarang ni ada orang kalau pergi toilet pula, mandi mungkin setengah jam kan. Kadang pergi toilet membuang pula, siap pula bawa handset dia tuan-tuan. Ada orang yang zaman canggih ni kan, ni jam bawa handset, tengok berita-berita semasa membuang tu. Tuan-tuan, dulu macam novel dia. Sekarang ni siapa bawa handset lagi lama pula tuan-tuan. Jadi banyak kadang masa dan peruntukan tu tadi kita banyak habiskan kepada benda yang sia-sia ataupun lama.
Jadi dalam keadaan tersebut tuan-tuan, sebab itu disebutkan tidak dapat dimanfaatkan melain beberapa jam saja. Dalam tempoh PKP ni kan, kita pun dapat kuliah mungkin dalam sejam kan. Kalau mungkin tambah dengan kuliah subuh, mungkin dalam sejam setengah ataupun 2 jam bagi tuan-tuan. Itu kita punya pengajian yang kita nak bekal bawa ke akhirat kelak. Kita tak dapat nak peruntukkan masa itu sepenuhnya tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ini kita katakan, kalau kita tidak memanfaatkan masa itu, sebenarnya kita lah yang menghilangkan keberkatan masa dan waktu tersebut. Bila kita tak isi dengan masa yang ataupun dengan aktiviti ataupun pengisian yang bermanfaat. Maka pendapat ni tadi dikukuhkan lagi dengan pendapat daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karangan kitab dia Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Kata dia, di sini bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencabut semua keberkatan daripada segala sesuatu, termasuk keberkatan waktu, dan ini merupakan salah satu tanda dekatnya kiamat. Wal'iyadzubillah. Baik, kita tengok pula apa yang dimasukkan dengan berkat. Ma makna al-barakah? Dari segi bahasa, lughatan, perkataan barakah tu bermakna bertambah, az-ziyadah, bertambah, az-ziyadah, ataupun maksudnya juga berkembang, az-ziyadah. Perkataan ini digunakan untuk menunjukkan kebaikan yang banyak, seperti mana dalam firman Allah yang menceritakan berkenaan dengan kitab penuh berkat dan malam penuh berkat. Contoh, Allah nak gambarkan kalau malam tu baik kan, Allah akan guna dengan lafaz al-barakah. Dalam surah apa, cerita berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam yang berkat. Malam yang berkat, maka Allah nisbahkan bila malam diturunkan Al-Quran itu adalah malam yang mana ianya adalah kebaikan yang banyak, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan. Maka Allah istilahkan dengan barakah. Sebab bila kadang-kadang kita katakan keberkatan ni, orang selalu nisbahkan pada rezeki. Pada kita keberkatan ni, kalau orang yang businessman, orang yang berniaga, dia akan lihat keberkatan ni, kalau niagaan dia semakin berkembang, semakin baik, itu berkat lah tuan-tuan. Sebenarnya berkat dia bukan sahaja terhad kepada rezeki, bahkan bukan terhad kepada duit, bahkan keberkatan itu juga adanya masa. Adanya masa. Itu kalau kita lihat, ni pernah cerita dengan tuan-tuan dulu, Imam An-Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Kita pun tak kenal Imam Nawawi ni kan? Kita tak kenal dia. Yang kita tahu, kita belajar kitab Imam Nawawi, detail nama Imam Nawawi pun kita tak hafal. Imam Nawawi asal ni daripada mana pun kita pun tak berapa nak ingat. Zaman Imam Nawawi lahir pun mungkin kita tak ingat juga tuan-tuan. Tapi punya jauh zaman dia dengan kita, sehingga ke hari ini karya-karya yang dihasilkan dalam tempoh masa kurang 50 tahun. Beliau ni meninggal umur 45 tahun. Tapi saya yakin dan percaya setiap orang dalam masjid ni tak ada seorang pun yang tak pernah belajar kitab Imam Nawawi. Rasulullah tu kita tak nafikan lah, sebab kita memang pengikut Nabi. Tapi Imam Nawawi ni tuan-tuan, dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya 45 tahun. 45 tahun. Lebih pula daripada umur kita ni tadi tuan-tuan. Tapi dia ada karangan yang hari ni semua orang ambil manfaat. Jangan cerita kitab besar lah kan. Imam Nawawi ni memang dia pakar antara dalam kitab fiqh. Kalau tu kita tolak tepi lah, mungkin ada orang yang tak belajar kitab tu. Tapi kalau hadis,
Kalau saya tanya 40 hadis Imam Nawawi itu semua belajar. Tak surau ni, surau lain. Tak masjid ni dekat masjid lain, tuan-tuan. Apa yang boleh kita nampak daripada karangan Imam Nawawi itu? Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan keberkatan pada hadis yang mana bilangannya cuma ada 42 je. Tak lebih daripada 50, tuan-tuan. 42. Tapi dikatakan bahawasanya di setiap rumah orang yang beriman dan Islam pastinya akan memiliki kitab ini disebabkan kerana keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan yang nanti Allah, sebab tu kadang ada hasil karya tu dia pendek diimpun dengan hadis, kemudian disyarah sikit, kemudian tapi kitab itu diguna pakai, tuan-tuan, dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok hari ni, kita bukan nak mempelekehkan. Kalau orang yang ambil PhD kan, mesti ada buat tesis, betul? Buat tesis. Tapi kadang-kadang tesis yang dibuat tu tadi, tuan-tuan, kita tak nafikan, hebatlah yang melayakkan mereka itu digelar dengan doktor falsafah. Tapi kalau kita lihat, kadang mereka nak buat tesis tu bukan masa singkat, tuan-tuan. Bukan masa singkat. Ada masa 2 tahun, 3 tahun, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 tahun. Dah ada tajuk, kemudian dapat kajian, kemudian kena pula nak dibentangkan dengan pensyarah-pensyarah yang ada kaliber dia dan sebagainya, tuan-tuan. Kadang-kadang mereka punya karangan tu terhad, hanya dimasukkan dan disimpan di dalam maktabah ataupun perpustakaan tertentu dan jarang kadang-kadang diguna pakai. Kita tak nafikan ilmu mereka hebat. Nak dapatkan doktor PhD itu bukan mudah, tuan-tuan. Tapi kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak perlukan itu. Ya Allah berikan dalam masa tempoh yang singkat itu banyak kitab-kitabnya, bukan saja dalam hadis, bahkan dalam fiqh diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Rasulullah SAW juga sering kali mendoakan. Kita akan lihat makna berkah ni daripada doa Nabi SAW. Itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati mereka seperti doa baginda untuk Abu Qatadah. Apa doa Nabi? Ya Allah, berkatilah kulit dan rambutnya. Untunglah Abu Qatadah ni, kan? Kalau kita hidup zaman Nabi, mau tak minta doa ke Nabi, kan? Bagi rambut tu jangan umur 40 tu dah berkilat, kan? Ada yang kulit dah kondo tu minta doa pada Nabi SAW. Apa doa Nabi? Itulah doa, ya Allah berkatilah kulit, wa barik ala jildi wa syi'ri. Berikanlah keberkatan pada kulitnya dan rambutnya. Apa kesannya, tuan-tuan? Sejak itu kulit dan rambut Abu Qatadah tidak pernah beruban meskipun usianya bertambah. Bahkan ini disokong lagi oleh Al-Hafiz Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, bercerita bahawa Abu Qatadah wafat pada usia 70 tahun, namun kulit dan rambutnya seperti remaja berusia 17 tahun. Sweet 17, tuan-tuan. Subhanallah. Ini namanya berkat doa daripada Nabi SAW. Jadi kita boleh katakan memang pemilik berkat tu Allah, dan yang mendoakan berkatan tu antaranya Nabi SAW. Nanti kita akan tengok banyak keberkatan waktu. Jadi saya nak sebut juga antara Nabi doakan juga ni, banyak lah kan. Kalau cerita pasal berkat ni, antaranya saya pernah ajar dulu dengan tuan-tuan doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Pernah ajar dulu dengan tuan-tuan doa Anas bin Malik, Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Ataupun kita dah tukarkan kepada domain tu pada kita, kan? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani.
Ya Allah, banyakkanlah hartaku, dan juga banyakkanlah keturunan dan zuriatku, dan juga wabarikli, dan berkatlah apa yang kau telah berikan kepada kami. Doa yang Nabi SAW doakan pada Anas bin Malik, berkatnya umurnya di antara sahabat yang paling panjang. Umurnya lebih daripada 100 tahun. 100 tahun tu bermanfaat. Bukan bermakna 100 tahun tu dia menjadi orang yang mendatangkan masalah kepada orang lain. Tidak. Anaknya ramai, cucunya juga ramai. Bilangannya cecah lebih 80 daripada anak dan juga cucu. Doa pada Nabi SAW. Dan ladang kurmanya itu, saya sebut sebelum ini, ianya berbuah 2 kali setahun, berbanding dengan sekali saja bagi orang yang normal ladang-ladang kurma mereka. Sehingga kan berkat doa Nabi itu diturun pula pada Anas bin Malik. Bila Anas ni dikhabarkan kepada dia, wahai Anas, dia kata, kita punya kampung ni kemarau, habis ladang kurma ni kalau tak hujan ni. Maka Anas bin Malik terus mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya serta-merta, dan kelihatan selepas daripada doanya itu, bahasanya awan-awan yang sebelum ni cerah tiba-tiba bergumpal dan terus berkumpul sehingga bertukar menjadi warna yang gelap, dan seolah-olah hujan akan turun. Maka bergembiralah jemaah-jemaah di situ, berdoa sebab hujan nak turun. Bila mana hujan tu turun, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya dia tak turun pun dekat ladang kurma orang lain. Dia cuma kono dekat ladang kurma Anas bin Malik je, tuan-tuan. Dia orang pun geramlah, ingatkan doa dapat sekali semua, tuan-tuan. Dapat ke Anas juga, sebab berkat daripada Nabi turun kepada beliau, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa keberkatan dalam sesuatu bermakna kualiti sesuatu itu berkembang sehingga melampaui kuantiti dia. Ini sebenarnya maksud berkat tu, benda yang sama, tapi kualitinya itu dikatakan tadilah, output dia, keluaran itu tadi akan lebih baik berbanding dengan yang lain, walaupun orang lain dapat benda yang sama. Okay. Jika sebelum makan kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala memberkati makanan kita, itu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita baca hari-hari, tuan. Tapi adakah kita jelas maknanya kita memahami keberkatan dengan doa tersebut? Bermakna kita makan tadi, kita minta agar makanan itu bermanfaat untuk kesihatan tubuh dan ibadah kita. Suap makanan tu, ya Allah berkatilah, mudah-mudahan dengan makan ni badan aku sihat. Dengan makanan ni aku tak buruk sangka dengan orang. Dengan makanan ni tadi aku akan berada dalam keadaan yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuantiti, bentuk dan rasa makanan tu mungkin tidak berubah, sama je. Kalau nasi lemak tu, itulah nasi lemak Pak Kasim dulu kita makan, itulah tuan-tuan. Tapi sebab dengan doa gitu, dan kita berniat dengan yang kita makan tu tadi, output daripada makan tu dia akan berubah, kan? Orang yang kalau ngap, dia lapar, dia makan 2-3 botol pun dia, ataupun dia 3 bungkus daripada nasi lemak tadi, tuan-tuan, pun tak kenyang. Tapi kalau orang yang makan tu memang, ya Allah, jadikanlah makanan aku ni kenyang untuk aku sedia untuk beribadah. Satu tu pun dah memadai untuk dia jadi orang yang tepati waktu solat berjemaah di masjid, sebab berkat daripada makanan yang dirasai oleh orang yang memakannya. Baik, tubuhnya semakin kuat dan terhindar daripada penyakit, jiwanya terasa lebih ringan untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Tidak dinafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh memberikan keberkatan kepada makanan dengan membanyakkan kuantiti
bersama kualiti makanan tersebut sebagai mukjizat untuk Nabi SAW. Ini mukjizat. Ni tak ada orang boleh buat seperti Nabi SAW. Ni bila tu kan? Kalau kita ingat balik dalam peristiwa perang Parit, betul? Perang Parit, perang Khandaq. Masa itu Nabi dah pedat kan. Bila bayangkan bila Nabi gali parit tu, sampaikan Nabi ikat dekat perut dia dengan batu. Jadi seorang sahabat Nabi ni, dia tengok Nabi ni kurus sangat kan. Jadi dia nak offer pada Nabi SAW. Maka dia pun ajak Nabi. Dia pesan isteri dia, rumah kita ada apa? Rumah kita adalah kambing kecil seekor, lepas tu adalah yang ada roti tu tadi, kalau diadun bolehlah untuk beberapa orang makan. Maka dia pun ajak Nabi SAW. Bila ajak Nabi SAW, dan Nabi ni pula ajak pula dengan orang-orang yang gali parit. Oh, Jahannam orang tuan rumah kan. Habislah dia. Ni masak untuk berapa orang kan ni. Tiba-tiba pula kena jemput ramai orang. Tuan rumah dah tak tentu arah tuan-tuan. Maka Nabi SAW pergi ke dapur, dan Nabi dengan berkat dia, dalam satu riwayat ada disebut dengan Nabi SAW meludahkan pada makanan tersebut, ya, meludahkan pada makanan tersebut, sehingga makanan tu bila dimakan oleh beberapa orang sahabat yang menggali parit itu, semuanya kekenyangan disebabkan dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu saya kata ni untuk Nabi lah tuan-tuan. Kalau ada orang yang boleh ludah makanan jadi banyak tu, tuan-tuan janganlah kan. Jadi maksud lah tuan-tuan. Kalau penyakit tu tahu kan. Walaupun dia claim dia sebagai syekh ke apa, belum tentu lagi tuan-tuan. Sebab itu keberkatan ni untuk baginda Nabi SAW. Ataupun kita katakan karamah, kemuliaan untuk hamba-Nya yang soleh. Untuk hamba-Nya yang soleh. Ada Allah berikan kepada wali. Mana wali? Wali ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga benda-benda yang pelik ni akan jadi mudah untuk dia tuan-tuan. Benda yang susah ataupun benda yang susahnya akan jadi mudah untuk dia, sebab doa ni tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Biasanya karamah ni dia akan reveal bila bukan masa hidup dia. Kita boleh tahu karamah dia ni biasanya selepas kematian. Biasanya masa hidup dia ni banyak benda-benda pelik ataupun karamah ni akan dirahsiakan oleh anak murid dia. Biasanya selepas kewafatannya barulah akan diketahui oleh ramai orang. Baik. Hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak dan masyhur. Jadi kita tak boleh nak menafikan pula bahawasanya adanya berkenaan dengan barakah ni. Baik. Sehinggalah tidak perlu disebut lagi pada kesempatan ini. Jadi kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan tabarruk, tabarruk tu maksudnya diambil daripada perkataan barakah, mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan. Bertabaruk dengan asar Nabi SAW. Ini kita tak nafikan, hukumnya adalah harus. Tapi kita kena berhati-hati sebab kebanyakan asar Nabi SAW ini kebanyakannya adalah palsu, dan kita khawatir bertabaruk dengan sesuatu yang sia-sia. Baik tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita rehat sebentar, beri laluan kepada azan. Allah Taala alam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik,
Jadi kita lihat keberkatan waktu. Keberkatan waktu. Keberkatan yang paling penting ialah keberkatan dalam hidup dan keberkatan dalam waktu kita. Ini sebenarnya kita masuk tabarut kan. Kita ambil berkat dengan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Ialah memang kita teruja dengan baginda Nabi SAW. Kita pun tabaruk dengan perkara itu. Memang kita teruja. Kita khawatir sebab takut banyak hari ini orang-orang yang mengambil kesempatan dengan memalsukan barang ataupun asar peninggalan baginda Nabi SAW. Punya lama itu nak batu tadi tuan. Bodoh tu palsu. Janganlah sia-sia kan usaha kita. Kan tak boleh. Tapi sekarang ni yang patutnya kita sebagai orang yang talibul ilmi, orang yang belajar, orang yang orang yang sentiasa untuk menambah ilmu ni, kata penulis, berkat sebab tu yang kita kena cari adalah keberkatan waktu kita ni. Kita kena tanam dalam diri kita waktu yang berlalu pada diri kita ni adalah kita ni jadi orang yang menyesal tak dengan waktu yang telah pergi dalam kehidupan kita. Nabi SAW sebut berkenaan dengan masa, Irtanim khamsan qabla khamsin, wabudlah 5 sebelum 5 perkara kan. Waktu, masa ketika mana kamu muda sebelum tiba masa tu tua. Masa muda ni jadi orang yang memanfaatkan, memaksimumkan masa tersebut dengan kita boleh bagi manfaat pada orang. Bila dah tua esok, kita tak boleh dah kan. Maknanya kita punya performance dah tak hebat. Mungkin kita boleh bagi ceramah ataupun boleh bagi perkongsian kita mungkin tak sehebat ketika masa muda tuan-tuan macam Allah. Saya disuruh apa? Masa ketika kamu kaya sebelum kamu jadi miskin. Masa kaya, bila harta banyak maka peruntukkan duit yang kita ada tu tadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masa sihat, ketika masa sakit, masa juga waktu kita sihat tu tadi, kita maknanya kita cuba untuk membuat segala-galanya. Tapi biasa masa sihat ni tak apalah, relax dulu kan. Nanti dah sampai masa tengok sakit, tengok sakit pula, sakit stroke, lumpuh dan sebagainya, kita jadi orang yang menyesal. Dan ketika mana masa lapang, sebelum masa sempit, sebelum jadi orang yang terkenal, lepas dah jadi influencer, jadi orang artis kan, susah lah tuan-tuan. Semua orang akan sentiasa mencari kita. Jadi masa lapang ni tadilah memanfaat dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, masa ketika kamu hidup selepas masa kamu mati. Jadi tuan-tuan macam Allah, Nabi memberi peringatan kepada kita agar kita memanfaatkan masa tadi. Maka sebab itu keberkatan hidup kita ni tadi berpegang kepada modal kita adalah waktu kita. Modal ni paling percuma. Tapi modal inilah yang selalu disalah ertikan dan disalah anggap oleh manusia. Baik. Maka yakinlah kita diciptakan untuk satu tugas yang penting. Dan waktu ialah modal asas untuk dapat menunaikan tugas tersebut dengan baik. Contoh kalau orang belajar tuan-tuan, contoh, kalau betul belajar, kalau tuan-tuan ikut lelaki dia lah, biasa kalau nak menghabiskan satu daurah, berapa masa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah pergi lah, start daripada 8 pagi, kadang sampai ke 8 malam, berhenti pun sebab nak makan dan juga solat. Masa muda okey lah kan. Kalau dah masa veteran tuan-tuan, boleh follow tuan-tuan? Oh tak boleh, tak boleh duduk lama kan, tak boleh nak sekian kan, nak terbasuh pula melunjuk kaki dan semua tuan-tuan. Tengok, waktu tadi adalah modal ketika masa kita muda kan. Contoh macam yang baru meninggal ni dalam beberapa bulan ni, Syekh Husni Ginting, orang Indonesia. Dulu masa saya mula-mula belajar di Mesir tu, ada ni lah, ada antara penyebar tarikat di Jelembu, Dr. Firdaus Abdul Manaf.
Inilah yang jemput Syekh Husni Ketim ni. Bayangkan masa tu kita orang belajar hadis ni, masa tu muda lah. Bayangkan belajar tu dalam start daripada lepas Zuhur tu membawa kepada Isyak tadi sampai pukul 12. Nak belajar apa? Hadis musalsal. Hadis musalsal kan. Kalau kita pernah dengar hadis musalsal. Hadis musalsal ni kalau kita nak sampaikan satu hadis tu, contoh kena sampai pada seorang-seorang tu. Contohnya musalsal bil musafahah. Kalau nak sampaikan hadis tu mesti cara dia bersalaman, mesti salam. Salam tu kalau 100 orang nak kena salam. Kalau belajar. Kalau musalsal bil imamah, kalau nak apa, nak sampaikan hadis berkenaan dengan ikat sorban kan, ikat sorban. Kalau nak sampaikan hadis tu ikat sorban seorang ni, kemudian ikat sorban seorang ni. Walaupun mungkin ada orang petikai kan, betul kan hadis musalsal ni ada, tapi dalam pembelajaran hadis memang ada benda tu. Bukan senang tu kan, ambil masa yang lama. Kata Imam Syafi'i kata, kita nak belajar ni, antara syarat nak belajar hadis ataupun nak belajar ilmu ni tadi tuan, mesti apa? Waktun tawil, waktu yang panjang. Jadi kalau waktu yang panjang ni, kalau badan kita dah lemah, badan kita dah sakit, badan kita sudah tua, adakah kita ada mempunyai semaksimum mungkin untuk menghasilkan satu tu? Maka kuranglah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka tanpa keberkatan dan pengurusan waktu yang baik, kita tidak akan dapat menunaikan tugas tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, bagi hamba Allah yang sejati, waktu jauh lebih mahal dan lebih berharga daripada wang dan apa sahaja harta benda di dunia ini. Orang dah tak kisah berkenaan dengan masa. Orang lebih lihat kepada harta, wang yang banyak. Inilah antara orang-orang yang akan mempercepatkan kiamat tuan-tuan. Dia dah tak tengok dah pada masa, dia tengok pada wang berapa yang ditinggalkan. Lepas tu bila kita tengok orang yang umurnya panjang, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tuan-tuan peganglah ni. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dia dan baik amal. Kita tak nak tuding kat siapa-siapa tuan-tuan, kita tuding alihi wa sahbihi wa man wala. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah usahanya keberkatan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada masa. Ini bila kita muda ni, kita boleh manfaatkan dengan sebaiknya, bukan tak boleh pada tu. Saya dulu pernah diperingatkan oleh Ustaz Hairul Nizam. Beliau ni master usul fiqh daripada Azhar. Kata Imam Izzuddin Abdul Salam tu, yang digelar sebagai Sultanul Ulama. Kalau ulama tu dia sultan, ketua lah, hebat lah. Beliau ni jadi ulama bila umur dia 40 tahun baru jadi ulama yang hebat. Jadi bukan tak boleh, tapi itu mungkin gifted lah, sebagai daripada Allah SWT berikan pada seseorang. Baik, kita tengok rasanya ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah berkenaan dengan berkat ni. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Apa syarat Allah nak bagi berkat tuan? Dua tu, amanu wattaqau. Itu dia, amanu dan wattaqau. Kau boleh garis kat situ. Syaratnya Allah akan berikan keberkatan kepada sesebuah komuniti ataupun sebuah kampung ataupun negeri tuan. Syarat dia mesti yang pertama beriman, Allah akan turunkan berkat. Yang kedua wattaqau,
mestilah prevention. Dia akan cegah diri daripada perbuatan yang mungkar dan melaksanakan amalan yang soleh. Barulah Allah akan lafatahna. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, lam tu adalah lam takkid. Salah betul lah. Lafatah ni maknanya Allah pasti akan buka. Lafatahna alaihim barakat. Bukan satu, bukan dua, barakat. Bukan jalan cerita apa, Emro Jolie tu kan, barakat, selamat. Tu kan, kalau tengoklah cerita ajaran sesat tu kan, kan dia sebut dekat jemaah kan, barakat, selamat, macam tu. Ni barakat tu kan, maknanya kalau barakat ni bukan satu, bukan dua, kalau satu barakah. Tapi Allah sebut barakat. Barakat tu akan turun banyak daripada sumber, daripada langit ataupun daripada bumi. Sebab bumi ni milik Allah dan juga langit ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, teruskanlah dengan belajar ini, teruskanlah dengan membuat kebaikan dan amal soleh. Walaupun ada masyarakat kita ni tadi yang buat amal ataupun kita katakan amal kemungkaran, teruskan. Sebabkan dengan kehadiran tuan-tuan ni lah dan juga anak-anak tahfiz yang mengaji Al-Quran dan sebagainya, Allah turunkan barakat. Itu keberkatan-keberkatan daripada langit maupun bumi dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan, terlihat kata Imam Abu Bakar bin Ayyash berkata andai kata seseorang kehilangan sekeping emas, dia akan menyesal dan memikirkan sepanjang hari dia mengeluh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, emas saya sudah hilang. Namun belum pernah kita mendengar seorang mengeluh sehari telah berlalu, namun apa yang aku lakukan sepanjang tempoh itu. Adalah, tapi tak ramai yang macam ni kan. Biasanya orang akan sibuk memikirkan benda yang hilang. Omeh yang hilang itu satu yang omeh yang pulut dakap, yang apa semua tuan-tuan banyak lagi kan. Yang hilang tu semua lah gonggok tu kan. Kan orang sekarang ni kan dia orang yang tu kan, dia pulut dakap lah, apalah, jadi besar-besar kan, lipan lah apa tuan-tuan. Yang hilang tu mungkin sikit, tapi dia fikir hilang tuan-tuan. Sebab manusia sudah teralih pandangannya benda yang hilang sedikit itu, padahal dia ada lebih bernilai dan berharga, iaitu masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan masa. Maka benarlah sumpah Allah itu. Bahawa orang akan rasa kerugian melainkan orang yang tahu manfaat masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan Allah, bermula pada saat ini kita jadi orang yang sentiasa memanfaatkan masa. Setiap ada ketika tu peruntukkan masa dengan berzikirnya, dengan bertasbihnya, dengan solat sunatnya dan sebagainya. Teruskan belajar dan terus belajar sehinggalah kita pada pengakhiran dan hayat kita, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup dulu sekadar ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, sama ada yang dekat ataupun yang jauh. Mudah-mudahan Allah memberkati dan juga meridai pertemuan kita pada malam ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.